Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penonton sekalian, kembali lagi kita kepada Gegau Melaka pada kali ini. Dan bersama dengan kami pada kali ini ialah Datuk Seri Ahmad Sabri Cik. Apa khabar? Mantan menteri. Saya sengaja sebut mantan tu sebab PRU semakin hampir. InsyaAllah ada Terima peluang untuk kasih. kembali. Berpeluang dengan Dr. Fauzi. Ni kawan sekolah ni. Sekelas lagi. Satu kelas dulu. Dia nampak lebih muda dari saya. Itu je. Itu teknologi tu Seri. Okey. Baik. Dan kepada penonton sekalian, kita minta jasa baik untuk klik, share dan subscribe FB UMNO Online dan juga YouTube UMNO Online. Dan semoga kita boleh berkongsi lagi berita dan cerita dan banyak perkara yang mungkin boleh memberi manfaat kepada seluruh rakyat kita di Malaysia ini. Pagi ini, kita akan bincang berkenaan dengan PRN Melaka, Pilihan Raya Negeri Melaka. Dengan tajuk BN Gerak Solo. Tajuk yang baru disahkan selepas kita dengar berita yang dibuatkan keputusannya pada hari Isnin, pada hari Isnin malam. Itu berita dia. Baik. Dan kita akan bincang dengan sikit pendapat-pendapat yang akan dilontarkan oleh Datuk Seri Ahmad Sabri Cik, ya. Sebelum itu, dengan Melaka, mungkin saya hendak berpantun pada pagi ini. Gunung berbalam hendak didaki, cekal jiwa, motivasi diri. Tuah ayam katanya letak di kaki. Tuah Melaka masih misteri sehingga 20 hari bulan November, insyaAllah. Baik, ia datang seperti gempa bumi. Tiada amaran, tiba-tiba bumi bergegar. Kuat, bukit runtuh, bumi terbelah, bangunan pun turut menyembah bumi. Itu kalau berlaku gempa bumi. Dan pada waktu itu manusia tercungap-cungap mencari sebab kenapa berlakunya gempa bumi. Dan dalam beberapa minggu kebelakangan ini, nama Melaka timbul begitu mesra di bibir rakyat. Walaupun bukan lagi sebagai pelabuhan paling ternama seperti yang pernah berlaku pada satu ketika dulu dalam sejarah, namun ianya menarik tumpuan dari seluruh negara. Malah tidak salah pada pandangan saya kalau saya katakan ia juga menjadi tumpuan kepada pengkaji politik di Nusantara. Kerana PRN Melaka pada kali ini merupakan cerminan kepada PRU 15 yang sudah tidak jauh daripada kita mulai pada hari ini. Sketsa empat adun Melaka yang membuat keputusan untuk menarik sokongan kepada Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Melaka yang menjadi peledak yang meruntuhkan kerajaan, dan komposisi adun yang berbeza tipis umpama 4 orang berdiri di atas perahu yang kecil sampan kolek menyebabkan ianya mudah terbalik dan karam. Dan Melaka dibubar. PRN telah diumum untuk dilaksanakan pada 20 hari bulan November dengan SOP ketat COVID-19. Baik, Datuk Seri. Apa khabar ini? Baik, Alhamdulillah. Sihat? Alhamdulillah. Senyumnya menarik dan senyum itu sama dengan senyum 45 tahun yang lalu. Oh, begitu lama. Ya. Baik. Bagi sesiapa yang tidak membaca media sosial pada malam tadi, pagi ini mungkin dikejutkan dengan berita PAS akan bertanding menggunakan logo PN pada pagi Selasa. Kita dapat berita tersebut. Dan kita nak tanya pada Datuk Seri, apakah implikasi kepada PRN Melaka dengan keputusan ini? Okey. Mula dengan pantun tadi Nak pantun juga? Nak balas? Tak kerti Dipersilakan. Niat hati nak peluk gunung. Aduh. Tapi apakan daya tangan tak sampai. Jangan salah pelur, Datuk Seri. Taruh beras dalam padi. Aha. Taruh hasrat dalam hati. Oh gitu. Maknanya rahsia lagi lah tu. Yalah, hasratnya dinyatakan dalam keputusan mesyuarat Majlis Tertinggi UMNO minggu lepas. Kalau boleh UMNO nak bersama dengan PAS. Kalau boleh. Kalau boleh UMNO nak bersama dengan PAS. Ya. Kita baca permintaan kita ialah PAS menggunakan logo PAS. Dan mana yang dipersetujui, PAS bertanding. Dan UMNO takkan kacau dan akan kerahkan
semua penyokong-penyokong UMNO untuk sokong PAS. Ya. Dan PAS tidak meletakkan calon di tempat lain dan tidak menggunakan logo PN sebab PN sudah dimaklumkan akan bertanding 28 kursi di semua tempat. Jadi kalau PAS guna logo PN, artinya dia akan bersama untuk menentang UMNO di tempat lain. Yes. Jadi hasratnya ialah untuk bersama dengan PAS kerana ini adalah pandangan daripada akar umbi. Walaupun ada beberapa bayangan, kita bersedia untuk pergi solo sekiranya ia tidak dapat berlaku. Tetapi hasratnya begitu. UMNO ingin terus kekal dengan semangat muafakat nasional yang telah dimeterai sebelum ini. Dan ini adalah merupakan ujian untuk tengok sama ada muafakat nasional itu boleh diteruskan. Bermula dengan Melaka dan mungkin akan dikembangkan kalau berjaya. Agak-agak macam mana tu dalam keadaan begini kalaulah PAS menggunakan lambang PN dan semestinya kalau ikut prinsip pengumuman BN sebelum ini, kalau BN lawat. Bagaimana nanti kalau calonnya ialah calon PAS? Kita tak ada satu keputusan yang jelas. Tapi melihat pada keadaan itu, saya kira PAS sudah membuat satu pilihan. Sayangkan bersatu lebih daripada muafakat nasional itu sendiri. Itu mesej yang telah disampaikan. Itu mesej yang disampaikan dan kita kena bersedia berhadapan dengan serba kemungkinan termasuk 3 penjuru. Kerana saya rasa PAS faham kenapa UMNO ni susah sikit dengan bersatu. Sebab bersatu itu parti yang ditubuhkan yang kekuatannya bergantung pada orang UMNO yang melompat. Orang PKR yang melompat. Dan bersatu itu adalah merupakan pecahan pada bersatu yang asal, di mana dia buang sebahagian duduk. Artinya bersatu itu ada unsur pengkhianatan yang terlalu besar di dalamnya. Orang UMNO terasa, orang PKR terasa, orang penyokong Tun Mahathir dulu pun terasa. Dan mereka pun boleh bersama dengan DAP. Jangan kata dia orang tak suka DAP. Dulu kita bersama dengan PAS menjadi kuat semangat ketika yang terakhir sekali lawan di Tanjung Piai. Walaupun Tanjung Piai, UMNO, BN kuat di situ. Dan itu memberikan gegaran yang besar. Bersatu tak boleh nak stand sebagai sebuah parti yang kuat pada waktu tersebut. Dan sebab itu mereka dah tak percaya pada PH lagi kerana orang Melayu dan sebagainya tolak. Orang Cina juga tolak dia. Tolak PH. Tolak PH dan selepas itu bersatu tidak bersama dengan PH lagi. Sebahagian daripada bersatu tidak mahu. Kerana gagasan PH nampaknya tidak praktikal. Rakyat tolak mereka. Dan orang PAS kena faham perasaan orang UMNO dengan bersatu macam mana kita faham kalau kita dilihat berbaik dengan PAN. Dalam politik ni ada perasaan. Ada perasaan. Kerana saya bercakap dengan orang PAS, dia orang tak boleh terima. Macam mana Mat Sabu, Khalid Samad, YB inilah yang banyak menyentuh perasaan mereka. Dan kalau UMNO nak cuba berbaik dengan mereka ini. Dalam ceramah-ceramah politik macam tak ada perasaan. Mana boleh. Tak ada perasaan. Kerana politik itu organisasi besar. Di dalamnya siapa yang ada dalamnya. Kerana ada prinsip-prinsip tertentu dan ada pembawaan tertentu yang akan menentukan ala tuju bagi sesebuah parti. Jadi sekarang ini PAS sudah mengatakan bahawa mereka tidak mahu terus dengan bersatu. Itu pilihan PAS dan UMNO mesti bersedia untuk berhadapan dengan serba kemungkinan dalam menghadapi PRN di Melaka ni. Serba kemungkinan. Itu satu kenyataan yang big word lah. Besar. Yalah. Boleh tak kita perincikan sikit apa erti serba kemungkinan? Ia bergantung pada keputusan. Kerana MT baru ni telah memberi mandat kepada pucuk pimpinan dengan kepada Presiden, kepada Timbalan Presiden dan kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Perdana Menteri untuk menentukan ke arah mana hala tuju untuk PRN di Melaka. Saya tidak ada dalam
kedudukan untuk menyatakan apakah keputusan yang terakhir selepas PAS membuat keputusan pada Isnin malam tadi, bahawa mereka tidak mahu gunakan logo partinya, tapi akan menggunakan logo Pakatan Nasional. Ya. Kerana dalam sejarah pun PAS inilah pertama kali dalam ingatan saya. Kali kedua. Uh, Dulu mereka menggunakan lambang Barisan Nasional. oh, Tahun 74 hingga tahun 70. ya. Itu waktu bersama dalam BN. BN. Selepas itu, walaupun mereka bersama dengan beberapa pakatan-pakatan lain, termasuk mereka menggunakan lambang PAS, mereka selesa. Kecuali di Melaka, pada hari ini mereka sudah sanggup membenamkan lambang mereka demi lambang baru yang bernama Pakatan Nasional. Saya masih tidak faham, terus terang, kenapa mereka sanggup membuat keputusan begitu. Jangan tanya saya, itu tanya mereka. Saya tidak boleh jawab. Tak boleh buat tekaan. Saya tidak boleh. Okey. Dan saya percaya keputusan ini sebenarnya memberi kejutan yang besar juga kepada orang UMNO, kepada orang PAS. Saya katakan itu bukan kerja kita. Saya tak fikir terlalu kejutan, kerana daripada dulu kita telah mengingatkan berhadapan dengan serba kemungkinan. Ini sebenarnya berlaku selepas PRU ke-14, banyak serba kemungkinan. Musuh menjadi kawan, kawan menjadi musuh. Ia berlaku, dan ini adalah merupakan kemungkinan-kemungkinan yang terpaksa kita hadapi kerana ada cabaran baru. Siapa sangka PRM Melaka akan berlaku? Ya. Dan, tetapi kalau kita lihat balik kepada beberapa minggu yang lepas, apabila Presiden UMNO, Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi mengumumkan PN Gerak Solo, pada waktu itu ramai juga orang UMNO sendiri yang tidak berapa selesa. Sekarang ni agak-agak lebih selesa atau bagaimana? Saya kira kenyataan tersebut ialah kenyataan menyeru supaya persiapan dibuat untuk bergerak solo. Tapi UMNO ni seolah-olah sudah menjangka. UMNO ni parti yang berorganisasi. Banyak keputusan-keputusan dibuat, dilakukan secara step by step, teratur. Parti besar ni macam itulah. Dia lambat. Orang tanya kenapa tak decide je. Kita dah buat kerana keputusan tidak bersama bersatu dibuat melalui PAU, Perhimpunan Agung UMNO. Datang daripada bahagian-bahagian akar umbi. Tak mahu bersatu. Diputuskan dalam PAU. Mesti kekal. Untuk bersama dengan MN pun diputuskan dalam PAU. Jadi kalau walaupun ada kepimpinan kata saya tak mahu MN, tak boleh, kena pergi pada PAU. Kamu ada orang yang kata praktikalnya kena samalah dengan parti lain apa. No. PAU kata tak boleh. Tidak ada PBBM, tidak ada PKR, tidak ada DAP dan sebagainya. Tak boleh nak langgar kecuali pergi balik kepada sumber kuasa ataupun punca pembuatan keputusan yang besar. Sama ada PAU ataupun kalau tidak ada PAU dalam majlis tertinggi. Jadi ini yang proses yang terpaksa dilalui oleh parti. Ya, saya nampak. Dalam hal ini mungkin saya boleh buat sedikit perbandingan antara UMNO dengan PAS. Sedikit perbandingan saja. Ya. Proses membuat keputusan dalam UMNO nampak lebih banyak syura berbanding dengan PAS. Apa pendapat Datuk? Tak juga. Saya tak boleh juga. nak mengkritik PAS dalam soal ini. Kerana keputusan misalnya yang dibuat semalam untuk bersama dengan menggunakan logo itu adalah keputusan di peringkat syura parti mereka. Di peringkat jawatan kuasa pusat mereka. Dan kita kena hormat bahawa PAS memilih untuk bersama dengan bersatu dalam soal ini. Dan mereka sedar dan mereka faham bahawa akar umbi UMNO agak allergic dengan bersatu. Saya pergi ke Melaka. Bila dengar saja nak PRN ni, banyak tempat musim mesyuarat cawangan sebelum pergi mesyuarat bahagian. Bila mesyuarat cawangan ni, banyak tempat arahannya buat cukup quorum lah sebab nak mengelakkan kemungkinan wabak dan sebagainya. Tapi di Melaka semua cawangan orang penuh, orang nak datang. Susah nak kawal. Bukan setakat cukup quorum. Bukan sekadar cukup orang. Maknanya semangat tu datang. Kerana apa? Kerana
Melaka asasnya UMNO kuat. Ya. Ya. Baru ni saja terkejut sekejap. Ya. Tidak bermakna bahawa UMNO sudah lemah. Ya. Jadi UMNO itu kuat dan sentimen di peringkat akar umbi, mereka kata we don't mind dengan PAS. PAS yang tidak pernah ada satu kerusi pun, ya. Mungkin dulu-dulu saya tak ingat, ya. Tetapi kalau dalam PRU yang lepas tidak ada satu kerusi, tapi kita sanggup bagi mereka kata, PAS membuat breakthrough je di Melaka dengan 2-3 kerusi, ya, yang boleh kita tawarkan pada dia sebagai tanda semangat muafakat nasional, persahabatan, perpaduan, dan nak beri signal pada negeri-negeri lain juga bahawa orang Melaka sanggup terima PAS, ya, dalam soal yang PAS tidak pernah ada tempat di Melaka. Tapi PAS memilih untuk bersama dengan Bersatu. Dan Bersatu bagi UMNO sudah ada ketetapan bahawa kita tidak akan bersama dengan Bersatu, bukan sahaja dalam PRU, tetapi mesti di sini. Kalau tidak orang kata confuse ni. PRN nak, yang PRU tak nak pula. Itu yang saya jangka, perkara yang mungkin kita kena beri perhatian berkenaan dengan apa kesan kepada pengundi, terutamanya pengundi yang tidak political savvy, yang tidak berminat politik. Dengan kita lihat di pusat, UMNO, BN bersama dalam kerajaan dengan PN, di dalamnya ada PAS dan PPBM. Di Melaka kita akan bertembung. Kalau mengikut keputusan yang ada sekarang ini, kemungkinan besar bertembung. Kemungkinan dah. Tetapi masih ada lagi beberapa hari. Ya, betul. Ada lagi beberapa hari. Jadi, apa kesan agak-agaknya kepada pengundi yang tidak begitu berminat politik? Adakah mereka jadi bingung? Saya tak boleh bercakap mengatakan saya tahu segala-galanya. Okay. Kena tanya orang Melaka dalam soal ini. Cuma saya selalu ingatkan pada kawan-kawan di kalangan pucuk pimpinan dan sebagainya, setiap kali pilihan raya mesti ada sandaran baru. Kita tak boleh sangat bersandarkan kepada undi lepas. Betul. Ya, ini tempat UMNO kuat, ini tempat PAS kuat, ini tempat ini undinya begitu. Apa-apa saja boleh berubah. Mungkin ada asas 20-30%. UMNO tetap UMNO, PAS tetap PAS. Ataupun DAP tetap DAP. Kita boleh pakai yang itu. Tetapi penentunya yang tengah-tengah. Yang tengah-tengah ini yang mesti kita membuat analisis baru. 2 minggu lepas dengan hari ini dah beza. 2 minggu lepas. Saya tak kata sebulan lepas. Tahun lepas. 2 minggu lepas. 2 minggu lepas, mungkin orang lihat bekas ketua menteri yang mengetuai kumpulan PAD meninggalkan parti itu sebagai hero. Dan ada watak tertentu pada UMNO dianggap sebagai penjahat. Hero lawan jahat memang sedap cerita dia. Tetapi watak tu semakin hilang, ya, apabila PH sendiri kata saya tak nak terima. Dulu orang kata dialah akan menjadi ketua menteri baru. Sekarang nama dia sebagai ketua menteri baru tu orang dah tak peduli dah. Dia hanya alat. Tak timbul. Hanya alat untuk meruntuhkan kerajaan, tapi orang lain ada nama lain. Jadi isu yang dibawa itu 2 minggu yang akan datang mungkin sudah tidak relevan dalam soal ini. Yang relevannya akan datang akhirnya orang Melaka nakkan apa? Nakkan orang baik ke, nakkan orang yang pergi kedai kopi sentiasa ke, ataupun orang Melaka nakkan kita dah dilanda COVID, nak pick up ekonomi, nakkan suatu orang yang sanggup melakukan apa sahaja demi untuk pembangunan Melaka. Beri pekerjaan pada orang Melaka, pada orang muda misalnya. Sejarah Melaka, saya sambung ni. Jangan campur lagi. Sejarah Melaka ni kadang-kadangnya saya orang Terengganu, saya tak faham sangat. Tapi saya kata satu ketika dahulu Melaka ni saya belajar ekonomi dulu antara negeri yang miskin. Sama miskin dengan Terengganu, Kelantan. Betul. Lebih kurangnya 1, 2, 3 tu kadang-kadang berlomba siapa dapat di kalangan negeri-negeri di Semenanjung. 60-an, 70-an gitu. 60-70-an. Tetapi boom.
Saya sebutkan nama Tan Sri Rahim Tambici, Betul. nama Ali Rostam melonjak Melaka antara negeri yang termaju. Betul. Pergilah Melaka dari segi infrastrukturnya, dari segi hotel-hotelnya, dari segi perniagaannya. Saya kata kedai makan yang besar-besar di Melaka untuk menerima pelancong lebih banyak daripada apa yang ada di Kelantan. Betul. Mana kedai besar di Kelantan yang orang datang makan? Dia kedai macam itulah juga di Terengganu pun begitu. Tapi Kerana saya orang Kelantan, Datuk Sri tahu kan? saya tahu, saya bawa Kelantan. Kerana bom yang dibawa oleh kepimpinan UMNO pada waktu tersebut, satu negara datang ke Melaka, orang Singapura datang ke Melaka, tempat lain datang Malaysia, datang Melaka. Pada waktu itu ada tarikan yang dibuat oleh UMNO, Barisan Nasional. Dia bom. Bila berlaku COVID, ada kawan saya kata, Datuk Seri, saya ada hotel. Saya rugi RM380,000 sebulan. Saya terpaksa jual hotel saya. Ada banyak yang terlibat di sini, pekerja-pekerjanya, orang yang menjadi sebahagian daripada supply chain yang menguruskan, membekalkan keperluan-keperluan ini tergendala. Ya. Siapa yang akhirnya yang boleh mengembalikan soal ini? Jangan menganggap bahawa siapa saja jadi ketua menteri senang berdasarkan duit yang anda nak belanja. Nah, orang yang boleh cari duit, orang yang boleh cari pelabur, orang yang boleh menarik pelancong, orang yang boleh memulihkan mana-mana yang tergendala sebelum ini. Yang ini saya rasakan bahawa orang Melaka perlu. Dan ini orang cakap pada saya lah. Ini yang perlu. Siapa yang boleh gerakkan? Sejarah UMNO Barisan Nasional. Jangan cuba-cuba yang lain dah. Dah cuba dah. PH 22 bulan ke laut. PN yang mentah gagal. Sekitar 17 bulan. 17 bulan bawah kepimpinannya gagal. Kita susah nak cakap. Dan bagi orang PAS, dia ingat kita sama-sama lawan ISET kerana sebahagian daripada orang yang mengenengahkan, yang berjuang untuk ISET ditandatangani, termasuk isu ICC dan sebagainya, ialah orang yang berada dalam Bersatu sekarang. Ini isu yang dibuat. Tetapi pada waktu itu UMNO kata okeylah sebab nak buang PH sekejap sama, tetapi andaian PRU akan diadakan dalam masa yang terdekat supaya beri semula mandat kepada rakyat untuk mewujudkan satu mandat baru dan memerlukan sebuah parti besar yang memberikan kestabilan pada negara. Habis. Jadi sebab itu saya katakan beritahu pilihannya kestabilan. We need a strong party. Dalam soal ini BN jumlah kerusi yang ditandingkan apa jadi pun dia mesti kuat. Mesti kuat. PH sendiri ditawarkan formula 8-9-11. Tahu tak formula ni bukan bola ni 5-3-2 4-2-4 ke apa sebagainya 4-4-2 ke apa ni 8-9-11. 8-9-11 tidak ada satu parti yang kuat. Dan tidak ada satu parti yang kuat. Dahulunya kita tengok waktu gagasan PH dulu, parti kecil jadi Perdana Menteri, hari-hari dia kena tekan. Dia adalah merupakan ramuan ketidakstabilan kepada sebuah kerajaan negeri. Dan kerajaan pusat pun kalau gunakan kaedah ini, saya katakan mungkin dia kata kami nak sama rata, sama muafakat. Politik bolehlah kita cakap, tetapi bila sampai ke peringkat pelaksanaannya, semua ke laut. Orang yang bernama Tun Mahathir, saya respect. Banyak pembangunan dia buat kerana pada waktu itu dia Perdana Menteri kepada yang dipimpin oleh parti bernama UMNO. Banyak keputusan dia tak popular, tapi UMNO bantu. Tetapi bila dia menjadi Perdana Menteri, bawah PH, satu benda dia buat, DAP tentang. Satu benda dia buat, PKR soalkan. Dia sendiri, dia rasa bahawa berbeza dengan dia memimpin negara waktu dia sama UMNO dulu. Dan kadang-kadang disoalkan secara terbuka. Dipersoalkan secara terbuka. Kerana, you parti 13 je waktu itu. 13 saja. You parti 13 saja. Kita ada 40 lebih. Kita ada 30 lebih. You apa sebagainya. Ni pun kesian. Jadi, Malaysia memerlukan, kita tidak bercakap a strong leader di Malaysia. Strong leader tu penting. Tapi strong leader must be backed by a strong party.
kepimpinan yang kuat mesti didokong oleh parti yang kuat. Kita memilih parti dalam election. Kita Ya. tidak pilih Perdana Menteri. Oh, dua-duanya penting. Dua-duanya penting. Maksud saya lah. Tetapi Ya. kedua-dua, ya. Bila pilihan raya, kita tidak ada pilihan raya Perdana Menteri. Kita ada pilihan raya parti. Ya, Itu betul. itu maksud saya. Baik. Jadi offer ataupun tawaran paling utama Ya. untuk DPRN Melaka pada kali ini. Saya tak cakap lagi sebab tidak diumumkan. Nanti kalau saya umumkan, belum boleh diumumkan. diumumkan, tapi saya dibayangkan nak memberi rahsia. oleh Presiden. Bukan rahsia. Saya tak boleh mendahului kepimpinan Itu parti. saya. Okay. Tapi dibayangkan. Manifestonya tak besar. Ya. Tetapi ia mesti doable. Boleh dilaksanakan. Janganlah janji macam dulu, hapuskan tol, PT-PTN, tak lama nak buat lapangan terbang lebih besar pada KLIA di Melaka. Tak payah buat sebab mestilah sesuatu yang boleh dilaksanakan. So far, kalau boleh saya tanyakan, BN tak payah manifesto. Kata kami dah buat yang lama dan nak teruskan yang lama, cuma perbaiki kelemahan-kelemahan yang lepas dan tambah sedikit yang baru tetapi yang memenuhi keperluan dan tuntutan rakyat di sana. Itu umum yang saya sebutkan. Kemudian disebutkan kalau boleh calon-calon muda. Ini memberi impact kerana kalau ditonjolkan calon muda. Yang lama ni macam saya semua ni kena bersedia. Kerana ini akan dibayangkan kepada pilihan raya umum nanti bahawa UMNO bukan satu parti yang rigid, tak boleh berubah. Dalam sejarah dia terus relevan kerana bersedia menghadapi perubahan ini. Bersedia berubah. UMNO ialah sebuah parti yang paling banyak menukarkan kepimpinannya. Dia dah ada sampai berapa presidennya? Dah ada 7 presiden. PKR yang sama. DAP orang yang sama. You sebut sangat dia ni cakap pasal reform, muka sama je. PN pun orang yang sama. Tetapi UMNO paling banyak melihat perubahan pucuk pimpinannya kerana UMNO sentiasa responsif, sentiasa bertindak balas kepada kemahuan. UMNO paling banyak menukar pemimpin. Tetapi dalam komunikasi kepada umum dilihat seolah-olah UMNO paling payah nak berubah. Macam mana kita nak itu kita kena beritahu. Mana ada parti yang paling banyak berubah daripada zaman Dato' On, Tengku Rahman, Tun Razak, Tun Hussein, Tun Mahathir, Pak Lah, Datuk Najib sekarang ni paling banyak berubah. Jadi jangan kata UMNO tak berubah. Cuma kena siapa nak mengubah tu jangan nak suruh orang sorong. Nak kita buka baru. Dr. Fauzi jadi presiden. Taklah macam ni. Melalui lah prosesnya. Ada prosesnya. Baik, soalan terakhir Datuk Seri. Sebab kita kita tidak mahu panjang sangat pada kali ini. Tapi soalan sebenarnya perlu pada panjang. Tapi saya nak Datuk jawab sikit je lah. Penggunaan micro-targeting yang telah banyak digunakan oleh di barat lah. Yang menggunakan maklumat daripada Facebook dan sebagainya itu. Sejauh mana BN bersedia tentang perkara ini? Saya pun ada beritahu. Saya pun ada tulis dalam Facebook saya. Saya beritahu pada rakan-rakan dalam parti. Mungkin ada orang tak selesa bila satu arahan dibuat. Tak ada kempen, tak ada ceramah. Saya beritahu bahawa kalau dibenar pun ceramah, saya fikir tak ramai orang datang ceramah. Kalau ramai pun berlonggok ialah pembantu-pembantu daripada luar. Kalau dibenarkan. Alasannya kerana satunya orang risau dengan wabak yang di penghujung tetapi masih ada. Jangan ambil mudah tentang soal itu. Yang keduanya, zaman sudah berubah. Dulu kalau kita kata nak sokong e-hailing, ada zaman Uber, Grab apa sebagainya. Pembangkang, saya ingat Rafizi Ramli pertahankan taksi. Dia menjanjikan kebuat sesuatu. Sekarang ni cakaplah, orang sudah menerima hakikat bahawa orang seperti perkhidmatan yang bersifat micro targeting menggunakan kaedah baru ini lebih praktikal dan selesa.
Kenapa orang gunakan Grab? Satunya lebih selamat. Ya. Satunya, yang pertama sekali, kita tahu siapa pemandu, dia pun tahu siapakah penumpang. Kalau pemandu tak baik, kita boleh report terus. Dan kalau penumpang tak baik, boleh report. Ada self regulation di sini, ya. Tak perlu nak pergi JPJ dan sebagainya. Dia lebih murah. Dia lebih efisien. Kita tahu kereta tu dah kat mana. Berapa minit nak sampai. Ya. Jadi itu dia target pada keperluan. Teksi dia pusing nak cari penumpang. Berzaman tu dah tak ada lah. Kita kena terima benda-benda. Dulu orang tak selesa Food Panda. Siapa nak pergi? Dulu orang kata kalau saya nak beli baju, saya nak rasa baju tu. Tapi orang dah selesa dengan Lazada, dengan Shopee, order barang online. Orang dah selesa. Tak sesuai, boleh hantar balik. Mudah perkara ini. Jadi saya fikirkan bahawa kaedah kempen digital menggunakan social media, menggunakan micro-targeting, saya nak benda ni nak sampaikan pada nelayan saja. Nak sampaikan pada tukang gunting rambut saja. Nak sampaikan kepada perusahaan kecil ataupun pekebun, penjaja dan sebagainya, sampaikan kepada orang berkenaan. Kita segmentkan. Zaman broadcasting, saya dulu jaga TV juga. Saya dah beritahu zaman jaga TV, orang dah tak tengok TV nanti. Zaman surat khabar untuk semua, orang dah tak baca surat khabar. Dia pun dah lama tak baca. Ramai orang, anak saya tak baca tapi dia lebih tahu pada saya tentang soal ini. Ini kita kena terima hakikat ini. Sebab itu UMNO mesti ke depan dalam soal memilih digital campaign. Kena tahu segmentasi, kena ada data, kena ada maklumat di bawah, itu kena buat. Future politik, siapa yang ada kelebihan tentang soal ini, dia ada kelebihan dalam memenangi hati pengundi. Dan ini kita kena terima hakikat. UMNO parti besar, dia ada jentera jalan kaki yang banyak. Tetapi jalan kaki tak dibenarkan. Dia ada jentera berjalan kaki. Ada segmen yang penting. Yang masih lagi menerima. Orang tak datang rumah dia kecil hati. Saya hanya pastikan saya mengundi kalau ada orang datang pada saya. Tetapi sampaikan itu tak semestinya kena secara fizikal. Secara maya pun boleh, banyak kaedah-kaedah lain yang boleh. Dan yang akhir sekali saya katakan, kita bersedia berhadapan dengan boom baru. Jumlah pengundi yang bertambah dengan banyak. Setiap satu kawasan parlimen bertambah 20-30 ribu orang, dah biasa. Ada 50 ribu. Tempat Bangi, tempat saudara, misalnya, pertambahan pengundi 100 ribu. Tentu tempat sejarah. Sejarah. Itu ramai mahasiswa college apa sebagainya, pengundi baru 100 ribu bertambah, menjadikan itu kawasan 300 ribu. PRM Melaka baru lebih kurang 500-600 ribu, tapi satu kawasan parlimen 300 ribu. Tak mungkin kita dapat temui semua. Betul. Kalau sehari bertemu 1000 pun memerlukan 300 hari. Siapa boleh buat kerja ini? Jadi kaedah-kaedah baru yang ada sekarang ini mesti digunakan, mesti diberikan keutamaan dalam mana-mana kempen politik sekarang dan masih akan datang. Dan Melaka memaksa macam PKP memaksa orang buat online. PRN Melaka memaksa orang memilih kaedah ini dalam mendapat kelebihan daripada yang lain. Baik, Datuk Seri, pesanan sebelum kita tutup sesi ini. Ingat soal kestabilan adalah punca. Kalau belah sana menggunakan formula-formula yang menjadi ramuan tak stabil, saya rasakan jangan ulangi masalah yang lepas. Rakyat telah memilih, tetapi rakyat telah merasa apa yang dirasakan selama 22 bulan pemerintahan PH. Dia menjadikan hero yang dahulunya dianggap orang yang paling jahat, orang yang melaksanakan, orang yang memulakan tol, tetapi dia boleh menjadikan hero orang yang menjanjikan hapuskan tol. Orang yang memulakan PT, PTN, yang dulu mempertahankan IXA.
UMNO masa bawah Datuk Najib yang hapuskan Dan ISA, dijadikan orang reformis tak puji benda ni. Tetapi saya bersyukur sekurang-kurangnya bila orang yang mempertahankan ISA, dia tidak ada ISA untuk digunakan bagi memperkuatkan kedudukan dia. Yang lemah maksud itu. Orang yang bagaimana mengongkong media dan sebagainya dianggap hero oleh PH satu ketika dahulu. Jadi kita jangan ulangi kesilapan yang lepas. Saya percaya BN, kalau ada masalah dalam BN, kita selesaikan dalam BN. Dan Melaka adalah tapak kubu BN dan proses bagaimana memilih, menegur kepimpinan ada. Melaka sebagai contohnya. Terima kasih. Okay. Terima kasih Datuk Seri. Ya. Kita ringkas pagi ini bersama dengan Datuk Seri Ahmad Sabri Cik, mantan Menteri Komunikasi berhadapan dengan kita tanpa jawatan. Masih lagi ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO. Baik, penonton sekalian, terima kasih kerana bersama dengan kami pada kali ini. Jangan lupa lagi sekali pesanan saya, sila klik like dan share FB UMNO Online dan juga YouTube UMNO Online. Terima kasih kerana menonton bersama dengan kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.